وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله له لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Fadil Ustaz Muhammad Rashdan, Ustaz Hayat dan semua barisan guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin dan muslimat, adik-adik, anak-anak para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita mengaji. Dan pada slot yang kedua, seperti biasa Rabu 10.30 pagi, kita akan membicarakan tentang Nabi Muhammad, iaitu tentang sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, sebelum kita baca pasal sirah, mari kita selawat dulu sama-sama, boleh? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang, mudah-mudahan Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi, amin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini memberi manfaat kepadanya dan kepada kita di dunia dan akhirat kita. Qala hayatuhu qabailar risalah, kehidupan ketika hampir dilantik menjadi rasul. Pada masa yang lalu kita cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai banyak sifat-sifat akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan kita juga cerita pada masa yang lepas, di antara akhlak Nabi yang dikenali sejak kecil sehinggalah dewasa, sebelum diangkat menjadi rasul, adalah sifat dipercayai ataupun amanah. Orang semua panggil Muhammad Al-Amin. Rasulullah itu adalah orang yang boleh dipercayai. Memandangkan di Mekah, payah nak cari orang yang boleh percaya ni. Yalah, kita bukan nak cerita orang luar. Kalau adik-beradik sendiri pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pun kita tak berapa harap sangat. Kita tak berapa harap. Main dengan duit ringgit ni, adik-beradik pun boleh putih hubungan kekeluargaan. Setuju tak? Maknanya nak cari orang boleh percaya ni payah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebahagian orang ni
dia hanya percaya kepada isteri dia saja. Ada orang isteri dia pun dia tak percaya. Ada orang yang hanya percaya kakak dia saja. Ada orang kakak dia pun dia tak percaya. Maka di Mekah pun samalah macam tu. Orang nak cari orang yang boleh percaya pada waktu tu susah sangat. Maka orang yang semua orang kenal yang boleh percaya hanyalah seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Jadi sampai orang-orang yang benci Nabi Muhammad, yang tak suka kepada Nabi Muhammad pun mereka boleh letak duit, ringgit, harta, dinar, dirham dalam rumah Nabi Muhammad. Tu dia punya level tinggi tu. Kalau tanya kita kan, tanya kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tak duk sembang, tak duk sembang yang lain, sembang reta kita ya, reta. Reta kita ni boleh tak bagi sebarangan orang bawa? Payah. Sebab tak semua orang kita harap. Pertama, tak harap cara bawa. Yang kedua, tak harap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pasal reta tu sendiri. Takut lagi kan, kita tinggal reta dekat kedai pun lama-lama pun ragu-ragu, takut dia tukar barang dalam apa. Nak cerita katanya orang-orang Quraisy ni punya percaya dekat Nabi, duit ringgit tu dia letak dalam rumah Nabi Muhammad. Sampai Nabi berdakwah pun depa marah Nabi, depa hina Nabi, tapi duit depa duduk dalam rumah Nabi. Selagi mana depa tak bagi tahu Muhammad, hari ni aku nak keluarkan semua duit aku, semua harta aku. Selagi itulah harta depa, duit ringgit depa duk ada dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut sebagai akhlak mulia Nabi. Sebelum dia angkat menjadi Rasul lagi pun dah ada sifat-sifat yang macam tu. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita nak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa tempoh sebelum baginda diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Qala حينما قارب الأربعين من عمره أحب الابتعاد عن الناس والعبادة. Ketika menghampiri usia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 40 tahun, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengasingkan diri daripada orang ramai dan rajin beribadah. Waktu Nabi umur 40 tahun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dah pun tak suka dah bermuasyarah secara meluas dengan masyarakat Mekah. Nabi tak suka dah asyik-asyik duk lepak, asyik-asyik duk menyembang, jumpa orang, tak berapa suka sangat. Sebab apa? Sebab masyarakat di Mekah pada ketika itu sangat-sangat rosak. Sangat-sangat rosak. Tak kiralah timur, barat Mekah, timur, barat, utara, selatan. Di bucu-bucu Mekah tu sendiri, semua orang rosak. Tak ada nak boleh cari orang yang boleh percaya, orang yang baik, semua dah pun rosak. Rosak dalam aspek apa? Semua aspek. Semua aspek. Hubungan kekeluargaan pun rosak. Kita panggil apa? Sifat yang ada dalam diri manusia pada ketika itu, jati diri manusia pun dah rosak. Hatta cara ibadat manusia pun rosak waktu tu. Orang-orang miskin ditindas, orang-orang kaya dimuliakan. Orang-orang miskin layanan seperti binatang. Tak kurang juga kepada orang-orang perempuan. Orang perempuan ni zaman tu tak ada nilai langsung. Kesian orang yang hidup, orang perempuan yang hidup zaman tu, macam tak ada maruah. Tahu tak orang nikah zaman tu macam mana? Zaman tu punya menikah, Allahu Akbar, tak boleh nak dibayangkan. Okay dah? Kalau perempuan ni nak nikah dengan satu orang, hak kita duk tengok nikah ni dia ada step by step. Dia ada ta'aruf dia, dia ada baitul muslim dia, kemudian pergi merisiknya, meminang, kemudian menengok. Tu adik-beradik tu lah. Kemudian bertunang, kemudian menikah, kenduri kahwin, buat bila, adik-beradik mai. Itu hak kita zaman ni.
Islam dah mai dah 1400 tahun lebih dah. Masih jalan alhamdulillah. Ataupun ada sikit-sikit yang pelik-pelik tu ada. Zaman Nabi tu, Nabi tak suka sebab apa? Sebab bila tengok orang-orang keadaan masyarakat yang teruk ni menyakitkan hati Nabi. Orang perempuan ni nak nikah zaman tu, kalau ada lelaki-lelaki yang suka dekat dia, apa dia buat? Wal'iyadzubillah lah. Dia bukan cerita lucah, tapi benda betul dalam kitab. Mereka akan datang 10 orang bermalam serentak dengan perempuan tu. Serentak. Malam serentak ni maknanya, jangan bayanglah macam mana dia buat. 10 orang tu, kalau perempuan tu mengandung, dia tengok pula bayi yang keluar tu muka macam siapa. Bahkan semua dah menanam benih dalam wanita tu. Semua tanam benih. Dan salah satu benih mesti lekat. Siapakah benih siapa yang lekat tu? Jadi kalaulah budak tu keluar, bayi tu keluar, muka sama dengan si fulan, ni bini hang ni. Kami tak mau. Semua dah merasa dah jadi bini kawan tu. Faham tak? Sampai tahu tu. Depa pula di Mekah, kalau tawaf di Kaabah tu, bawa ajaran pula siapa nak tawaf tak boleh pakai baju seluar. Telanjang semua. Hang boleh tengok hang aku waktu tu. Dia buat waktu malam, tapi tak nampak gelap mah. Tapi telanjang semua. Rosak. Banyak lagi perkara-perkara yang dibuat oleh mereka yang Allah rakamkan satu kerosakan manusia waktu tu. Bila Nabi tengok keadaan macam tu, Nabi tak tahan. Sempit jiwa Nabi. Kesian dekat kaum aku. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ni orang-orang baik daripada awal. Sayyidina Ali ni dia duduk tengok orang sembah bahala, dia tengok lah. Dia tahu tak betul benda ni, tapi dia tak tahu punca nak cakap macam mana, nak kata apa, nak buat tindakan apa, nak respon apa, tak tahu. Tengok lah. Tapi tak betul. Macam tu kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia buat raja dia. Raja dia apa dia? Menerima tetamu meninggal. Tu ya. Orang mai jumpa dia, Abu Bakar, kami dah masalah keluarga ni macam mana nak selesai. Dia pun cakap begitu begini. Sayyidina Abu Bakar ni tempat rujuk sebelum Nabi dia angkat menjadi Rasul lagi, orang jadi pakar rujuk. Orang yang kematian, kematian orang tersayang, Sayyidina Abu Bakar tempat rujuk. Dia ni orang alim. Zaman sebelum Nabi dianggap menjadi Rasul lagi, orang alim, pakar rujuk. Orang di antara kepakaran Sayyidina Abu Bakar ni adalah dia mengetahui ilmu nasab. Hebat tu. Dia orang tu mai ziarah dia. Dia kata kamu ni berketurunan itu dan ini begitu begini kan. Dia terkejut. Kenapa? Karena saya membaca, dia kata apa? Cara penampilan, kamu daripada kabilah ni, tapak tangan, muka, cara bercakap. Betul lah. Betul. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dia buat kerja dia. Satu lagi menega. Menega dia peniaga yang berjaya. Sebab apa nama Sayyidina Abu Bakar? Kenapa nama Bakar? Abu Bakar tu bukan pak dia, bukan nama tu. Nama dia Abdullah. Okay nak? Nama Sayyidina Abu Bakar ni adalah Abdullah. Abu Bakar tu bukan pak dia, bukan nama. Orang lain bukan nama. Nama dia adalah Abdullah. Apa maksud bakar? Bakar ni maknanya adalah anak unta. Anak unta. Disebabkan Sayyidina Abu Bakar ni, bila dia meniaga, keuntungannya itu akan dia, orang kata apa? Dia ternak unta, bagi unta tu lagi banyak beranak, sampai ada beberapa kandang. Kita panggil apa? Tak tahu unta pergi kandang apa? Ayam kan, reban. Kalau unta apa? Buh lah dulu kandang. Banyak unta-unta dia. Ni siapa punya? Abu Bakar punya. Dulu Osman, nama dia Abdullah. Bila dia terlalu kaya, orang tak panggil Abdullah, orang panggil Abu Bakar. Bapa kepada unta-unta. Bapa kepada anak-anak unta. Dia buat kerja dia ya. Nabi Muhammad tak terima wahyu lagi, tapi tahu benda ni tak betul. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah keadaan manusia. Dan Nabi waktu tu mula mengasingkan diri, dah tak suka dah. Kalau kita hari ni nak pergi lepak dekat food court, nak pergi lepak dekat amal center, nak ronda-ronda cuci mata,
tak marah. Sebab apa? Sebab tak seronok tengok keadaan manusia pada ketika itu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qad ikhtara li'ibadatihi ghara Hira wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Ini kena naik ni sekali. Baginda memilih Gua Hira sebagai tempat beribadat. Ia terletak pada bukit di jalan Mekah. Bila Nabi tak suka mengasingkan diri, nak kena cari satu tempat yang tak dapat tengok orang. Duk di rumah ni, orang duk macam tu lah. Dan kalau kita tengok rumah Nabi Muhammad kan, rumah Abu Jahal bukan jauh sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah pemimpin Quraisy, pemimpin Mekah jahat tu bukan jauh sangat, keliling tu ya. Jadi maknanya duduk di rumah pun tak tenteram. Keluar rumah tengok orang-orang tu, masuk dalam rumah dengar suara orang-orang tu, keluar macam tu. Jadi Nabi tak suka tengok keadaan masyarakat manusia yang rosak. Nak kena cari satu tempat yang tak tengok orang-orang ni. Dan Nabi boleh untuk mengadu segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni pun, masyarakat Mekah pun, mereka kenal Allah. Macam kita hari ni lah kan. Allah yang kita katakan itu adalah apa? Dan orang-orang yang nak guna kalimah Allah, Allah yang mereka kata tu apa pula? Sebab tu kita kena mengaji tauhid. Jadi Allah yang kita kata Allah, subhanallah, Allahu akbar. Allah yang mana? Iaitu Allah yang bersifat wujud. Wujudnya itu tidak ada mula. Adanya itu tidak ada pengakhiran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai makhluk daripada sebahagian aspek apa pun. Tak sama langsung. Dan Allah itu mempunyai sifat kuasa yang maha hebat, tidak terbatas. Itu sifat 20. Jadi Allah yang kita sembah itu yang tu. Sebab itu saya sebut, kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah, bila kita mengaji tauhid kan, kalau Allah itu kan tidak ada sifat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu daripada sifat 20, jangan sembah Allah tu. Tak. Kalaulah Allah ni tak ada sifat qidam, tidak ada sifat baqa, jangan sembah Allah tu. Sebab Allah itu bukan seperti Allah yang difahami oleh umat Islam. Itu Allah lain. Kalau Allah yang orang duk sembah ni ada 3, ada anak, jangan sembah Allah tu, sembah Allah lain. Sembah Allah yang mempunyai 20 sifat dan tidak terbatas segala sifat kesempurnaan. Sembah Allah yang tu. Itu kena jelas. Ni duk sembah Allah, orang kata Allah begitu begini, akidah tak kukuh, dia sembah Allah yang lain. Orang lain nak guna kalimah Allah juga kan. Okey. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Gua Hira sebagai tempat beribadat. Jadi Nabi nak cari satu tempat yang tak dapat untuk bermuasyarah secara terbuka dengan manusia. Orang nak jumpa Nabi pun jauh, Nabi nak jumpa orang pun jauh. Dan tempat itu tempat yang tenang, tempat yang Nabi boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, Nabi sembahyang macam mana waktu tu? Nabi kan tak terima wahyu lagi. Okey. Masyarakat Mekah waktu tu, mereka pun kenal Allah. Cuma cara ibadat mereka kepada Allah itu salah sangat. Dan salah. Mereka sembah berhala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka katakan ini perantaraan dengan Allah. Sampai tahap menyembah berhala. Dan ini adalah Tuhan yang sebenar. Mereka minta kepada Tuhan tu pula. Okey nak? Jadi begitu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tempat yang kata Gua Hira, tempat yang paling sesuai. Jadi Nabi beribadah kepada Allah macam mana?
iaitu beribadah cara Nabi Allah Ibrahim. Dipanggil agama Ibrahimiyah Hanifiyah. Maknanya agama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, dan agama itu agama yang lurus. Tak nama Islam lagi waktu tu. Cara sembah Nabi, cara semayang, cara ibadah di Gua Hira itu, cara tu. Bukan kita duk bayang, kita masuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita panjat Gua Hira, Jabal Nur tu panjat sampai kat Gua Hira, kita semayang. Kita kata, macam belilah Nabi semayang. Belum tentu. Belum tentu. Sebab Nabi semayang, ibadah waktu tu, cara agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita berpeluang panjat tempat-tempat macam tu, dia akan menambah keimanan kita. Betapa susah payah Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak memastikan masyarakat itu baik. Jadi Nabi duduk di atas Gua Hira ni buat apa? Menambah iman. Nabi berfikir tentang kekuasaan Tuhannya. Nabi berfikir kaedah untuk nak menyelamatkan umatnya. Nabi juga berfikir tentang hari kebangkitan. Itulah kita. Kita ni jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad setiap masa kita dengan manusia saja. Dia kena ada satu masa dipanggil khalwah. Kita ni uzlah dari manusia, berkhalwah dengan Allah. Waktu itu kita tutup pintu, kita tutup lampu ataupun buka lampu, tak ada masalah. Tapi tempat tu tak ada orang boleh masuk. Kena ada waktu tu. Sebab itu adalah satu waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berdua-duaan dengan kita. Hati kita hanya ada Allah. Dunia duk luar, anak isteri duk luar, pekerjaan duk luar. Jadi apa yang akan kita dapat bila kita beruzlah dengan Allah ni? Kita akan dapat kemanisan iman. Bila ada kemanisan iman, keluar air mata. Keinsafan, kerinduan, kecintaan kepada Rabb, kepada Tuhannya Allah. Itulah air mata yang menyebabkan kita mendapat kebahagiaan pada hari akhirat, mendapat payungan arasy Allah. Kena dipanggil rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Satu orang yang duduk bersendirian, khalwah dengan Allah, keluar air mata dia. Kalau keluar depan orang tak kira lah. Kita selawatan, Rabbi khalaqtaha min nur fi ihtiram, keluar air mata, rindu kat Nabi. Tu tak kira. Tapi bernilai tak? Bernilai. Tapi bukan fadilat dia mendapat payungan arasy Allah. Tidak. Dia hanya air mata yang mengalir kerana rindu kepada Nabi. Fadilat dia apa? Fadilat dia ataupun kelebihan yang akan dia dapat adalah air mata menjadi saksi bahawa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikira mendapat payungan arasy Allah waktu panas terik matahari ni, waktu kita duduk sorang-sorang. Tu lah. Tu kena ada waktu. Tak ada Ustaz, rumah pun nak ada, takkan nak kunci bilik, nak suruh isteri tidur kat ruang tamu. Rumah saya pun kecil Ustaz. Tempat yang kosong yang tak boleh orang masuk ni satu ya Ustaz, tandas ya. Kasi nak teriak kat tandas. Tak mesti. Kadang kita bawa kereta kan. Kita bawa kereta, kita zikir lah. Ingat dosa-dosa kita balik. Begitu cara menambah iman. Okey. Maka Nabi Muhammad begitu keadaan Nabi Muhammad. Memikirkan hari kebangkitan, memikirkan masalah umat. Apa fadilat? Apa kelebihannya? Bila kita berseorangan, berkhalwat dengan Allah, akan timbul kemanisan iman. Bila timbul kemanisan iman, keluar air mata kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi air mata itu akan dapat memadamkan api neraka. Kena? Air mata yang keluar kerana takut kepada Allah akan memadamkan api neraka. Maknanya kita ni, air mata tu akan menjadi sebab tubuh kita selamat dari bakaran api neraka. Kita tak selalu dapat nikmat tu. Nikmat mengalir air mata kerana takut kepada Allah, rindu kepada Allah. Tak selalu dapat. Bila dapat sekali, kita kena, orang kata apa? Teriak puah-puah. Menangis sungguh-sungguh. Semau-maunya, meraung sungguh-sungguh.
Duk atas kereta pun, duk atas kereta pun tak apa. Dan air mata itu pastikan sampai kepada seluruh anggota di tubuh kita. Kalau banyak, sapu habis ni. Sapu. Sapu. Tu amalan para solihin. Dia takkan keluar dia ambil tisu lah. Salah tu. Biar dia keluar semua, sapu muka kita, rambut kita, tengkok kita, tangan kita. Ya Allah, moga-moga air mata ini selamatkan aku daripada bakaran api neraka. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kira, jadi satu orang ni dia tak akan mampu menangis kerana Allah, melainkan dia dah sampai kepada level iman tertentu. Duk saya saja nak teriak tak dapat. Melainkan iman dia itu dah pun capai kepada satu level, sama ada sedar ataupun tidak, Allah angkat iman dia. Ada orang dengan usaha dia nak tambah iman. Ada orang tak usaha, Allah yang angkat iman dia. Tiba-tiba dia rasa, maknanya iman dia sudah bertambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena? Baik. Jadi begitulah, ataupun itulah fadilat kita berkhalwah, beruzlah daripada manusia, dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Gua Hira tempat beribadat. Jadi Nabi keluar daripada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Selalunya waktu yang favorite, waktu yang Nabi paling suka keluar daripada rumah adalah waktu orang tak ramai. Waktu orang tak ada. Tak kira lah waktu mana. Kadang waktu malam, kadang tengah hari rembang, waktu yang macam tu. Nabi tak mau, kalau nak sampai tu orang nak tegur Nabi tak apa. Lalu pula kalau kita jalan kaki tu jauh sangat. Tambah pula lah ni dah ada track dah ada road, dah ada jalan yang elok, kita nak naik ke atas. Dulu Nabi melalui rumah-rumah orang, celah-celah rumah orang. Celah-celah rumah orang. Masuk ke lembah, naik, masuk ke lembah, naik, masuk ke lembah. Banyak lembah-lembah di Mekah. Itu tak kira lagi sampai di kaki bukit, nak panjat di atas tu. Jadi itu adalah keadaan yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu beruzlah dari manusia dan berkhalwat dengan Allah. Suka, Nabi sangat suka. Dan Nabi akan duduk di situ, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terkadang Nabi akan duduk selama 10 hari, terkadang Nabi akan duduk lebih daripada itu. Ada kalanya 1 bulan. Jadi tempoh setahun tu, Nabi umur 40 tahun tu, Nabi ketika umur 40 tahun, Nabi suka buat macam tu. Sebab apa? Sebab nak menambah iman. Apa lagi kelebihan kita beruzlah dari manusia ni, keluar daripada hati kita penyakit-penyakit yang membinasakan iman kita. Dia cara macam tu ya. Dia cara macam tu. Bila kita duduk dari, sebab apa ada penyakit hasad? Sebab apa ada penyakit ujub? Sebab apa ada penyakit takabur, sum'ah, dan sebagainya, hubbud dunia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab duduk orang. Tu je cerita dia. Kalau tak duduk orang, hasad ni apa dia hasad? Hasad ni adalah kita mencita-citakan apa yang nikmat yang ada pada orang lain itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dihilangkan. Maknanya kek orang tak? Kek orang tengok orang beli kereta baru rasa hasad. Tengok orang beli rumah baru rasa hasad. Tengok orang naik pangkat rasa hasad. Dia ni kalaulah aku boleh jatuhkan dia, aku nak jatuhkan dia. Nampak? Hasad sebab orang. Takabur pun sebab orang. Sum'ah pun sebab orang. Ujub pun sebab orang. Jadi bila kita beruzlah ni, bila kita berkhalwat dengan Allah, maka akan keluar semua tu. Jadi hati Nabi ditambah cahaya di atas cahaya. Itu kelebihan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idha faragha raja'a ila zawjatihi as-sayyidah Khadijah faya'khudhu ghayrahu. Baginda membawa bekalan ke gua itu. Apabila sudah habis bekalan, baginda akan pulang ke rumah bertemu isterinya Khadijah untuk mengambil bekalan yang lain pula. Jadi Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, balik ke rumah,
mengambil bekalan standby seminggu lebih, 2 minggu bawa makanan, duduk di atas tu seorang-seorang, tak turun. Bila habis bekalan, Nabi turun balik jumpa dengan isterinya. Begitulah. Jadi perkara ini ataupun keadaan ini berlangsung selama setahun lebih. Sehingga Nabi menerima wahyu. Begitu keadaan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min 10 ayyamin ila syahrin. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam beribadat mengikut agama moyangnya. Nampak tak? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Ali Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Naam bin Kinan sampai dekat Adnan. Itu 22 orang. Adnan sampai dekat Nabi Allah Ismail 20 orang lebih juga. Dan daripada Nabi Ismail, ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Dan inilah sebab kenapa orang Yahudi tak mau terima Nabi Muhammad. Ni je sebab dia. Sebab bukan daripada golongan Bani Israel. Nabi Ibrahim ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanya Nabi Ismail. Dan tak ada Nabi dah. Ismail tu tak ada Nabi. Tak ada Nabi. Turun, bawa ada Nabi. Okey. Allahumma salli ala Nabi Ibrahim, anak dia yang lain juga adalah Ishak. Kemudian Ishak anaknya Yaqub, Yaqub anaknya Yusuf, Yusuf anaknya Ayub, kemudian Syuaib, Musa. Daripada tu mula keluar nabi. Dan depa duk baca dah, nabi ni ada seorang yang lah. Daripada bacaan kitab-kitab ada seorang nabi yang lah. Siapa nabi itu? Dan ciri-ciri dia begitu begini kan keluar daripada tempat itu. Penolong dia adalah orang yang macam ni, lengkap. Nabinya wataknya macam ni, dia punya sifatnya macam ni, keluar daripada tempat yang macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tanda kenabian dia ini lengkap. Sampai Allah kata dalam Quran, hampa ni pelik. Hampa lebih kenal Nabi Muhammad, hampa lebih mengkaji tentang Nabi akhir zaman ini, Nabi Muhammad ni lebih daripada hampa kaji anak hampa makan lagi. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa kaji tentang Nabi akhir zaman ni macam depa kaji tentang keadaan anak depa. Makan lagi, sihat dak, sakit nak rawat. Begitu keadaan Nabi Muhammad depa kaji. Tapi bila Nabi Muhammad keluar, lah, ingatkah anak orang kita? Rupanya orang lain. Itu je sebab orang Yahudi ni memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Okey, baik. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadat mengikut agama moyangnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baginda berada di Gua Hira selama 10 hari hingga 1 bulan. Jadi ini keadaan Nabi. Nabi duduk daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad umur 40 tahun tu, Nabi dah mula suka duduk di Gua Hira. Sebab apa? Sebab keadaan masyarakat Mekah yang sangat rosak. Dan sebab apa Nabi suka mengasingkan diri daripada orang juga? Sebab waktu tu Nabi rasa macam ada sesuatu yang Nabi nak dapat. Nabi rasa macam tu. Ada sesuatu. Sebab Nabi selalu bila tidur malam dapat mimpi. Esok dapat mimpi. Esok dapat mimpi. Tiap-tiap hari macam tu. Mimpi itu mithlu falaqis subhi, seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cahaya di pagi hari. Nabi dapat tengok mimpi itu dengan jelas. Nabi cerita dekat Khadijah. Khadijah dengar, oh macam tu. Dengar lagi cerita. Sampai tahap mimpi-mimpi itu adalah mimpi yang baik, mimpi yang benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itu juga menguatkan lagi untuk Nabi nak membaikkan lagi hubungan dia, hubungan baginda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, nah? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi fasal kedua, kita dah masuk fasal yang kedua tentang permulaan turunnya wahyu. Jadi kita akan bicara pada minggu hadapan insya-Allah
tentang wahyu yang pertama diturunkan. Dan wahyu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keadaan turunnya sangatlah unik. Dan kita akan bicarakan juga pada masa hadapan jenis-jenis wahyu yang Nabi terima. Ada kalanya begitu, ada kalanya begini. Dan peristiwa-peristiwa aneh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan pada masa hadapan kita diizinkan untuk membicarakan tajuk wahyu yang pertama ini, insya-Allah. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا